السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat menyambung semula pengajian kita berhubung dengan at-tadhkirah ahwal al-maut wa umur al-akhirah, berhubung dengan keadaan orang-orang yang sudah meninggal dunia dan juga perkara yang berhubung dengan hari akhirat. Kita sampai kepada perbincangan yang berikutnya. Dalam kuliah-kuliah yang lepas, kita telah membincangkan berhubung dengan mahsyar dan juga keadaan di padang mahsyar. Kita juga telah sebut sedikit tentang nama-nama kiamat dan perkara yang berhubung dengan hari kiamat. Di antara perkara yang disebut di dalam dalil nas di dalam Al-Quran dan hadis, antara benda yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal pada hari kiamat di padang mahsyar adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan tengok sedikit hadis-hadis berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, para ulama berbeza pandangan tentang di manakah letaknya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebut di dalam hadis al-haud. Sebahagian ulama cenderung kepada pandangan mengatakan telaga Nabi ini berada sebelum daripada sirat, titian sirat. Ketika mana kita melihat di dalam nas, di dalam hadis, bagaimana keadaan manusia yang berkumpul di padang mahsyar di dalam keadaan yang begitu panas, terik, ada sebahagiannya tenggelam dengan peluh masing-masing, menanti dan menunggu bilakah Allah akan memulakan yaumul hisab, yaumul jaza, ketika mana mereka menunggu proses yang akan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang begitu menyeksakan, dalam keadaan yang begitu mencengkam, dahaga dan haus yang tidak dapat dibayangkan, yang Nabi kata pada hari itu tidak ada naungan dan tidak ada payung yang boleh menyelamatkan manusia. Ketika itulah, kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memanggil umatnya, mengenali umatnya dan membenarkan mereka minum daripada telaga al-haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan yang pertama, sebahagian daripada ulama menyatakan telaga Nabi itu berada sebelum daripada titian sirat di padang mahsyar, sebelum daripada lintas titian sirat. Umat manusia keseluruhannya akan melihat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pandangan yang kedua, yang dikatakan inilah pandangan yang dipilih oleh Al-Imamul Bukhari dan sebahagian daripada kalangan ulama, menyatakan bahawa telaga Al-Haud Nabi ini berada selepas daripada titian Sirat. Dan kita semua tahu titian Sirat adalah lintasan yang terakhir yang akan dilalui oleh umat manusia sebelum mereka bertemu dengan pintu syurga. Kerana selepas daripada titian tersebut, kita akan sampai di dalam bab khas berhubung dengan titian as-sirat. Tetapi apabila manusia melintasi titian sirat berdasarkan kepada kadar amalan yang mereka lakukan di dunia ini, yang menanti dan menunggu apa yang ada selepas daripada titi tersebut adalah pintu syurga. Sesiapa sahaja yang selamat melintasi dan melepasi ujian yang terakhir tersebut, maka dia akan masuk ke dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah. Dan itu adalah kemenangan dan kejayaan yang sebenar. Segala apa yang kita tempuh dalam hidup ini, segala masalah, dugaan dan ujian yang kita lalui di dalam hidup ini, hanya akan benar-benar berakhir apabila kita telah selesai melalui titian sirat. Nanti kita akan bincang bagaimana sifat titi tersebut. Tapi dalam hidup ini masih panjang dan jauh perjalanan kita sampai kita lintas titi itu. Sebahagian ulama kata telaga ni duduk sebelum titi. Pandangan yang kedua kata telaga ini duduk selepas daripada titian as-sirat. Sebelum saya nak baca hadis-hadis yang berhubung dengan titian sirat ataupun berhubung dengan Al-Haud, telaga Nabi ni, suka untuk saya nak mengingatkan diri saya dan kita semua. Apabila kita mula membaca dalil, nas, keterangan berhubung dengan urusan akhirat, kita semua mengaku bahawa perkara yang kita bincang dan kita sentuh ini, yang kita mengaji ini, ia berhubung dengan urusan ghaib. Apa sahaja yang akan kita tempuh dan kita baca di dalam hadis-hadis yang akan kita lalui selepas ini, kesemuanya berhubung dengan perkara yang tidak boleh dilihat oleh akal dan mata kita. Kita hanya boleh mendengar apa yang disebut oleh Nabi, apa yang dijanjikan oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Nabi, tetapi kita tidak boleh menyaksikan dengan mata kepala kita. Itulah apa yang disebut dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ni tuan-tuan, saya hanya boleh baca, kita boleh dengar, tetapi kita tak boleh tengok. Yang membawa kita percaya yakin bahawa benda-benda yang disebut oleh Nabi ni benar-benar wujud, hanyalah iman. Hanyalah iman. Sebab itu, apa sahaja yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang disebut oleh baginda Rasul, kesemuanya bersifat ghaib. Tak nampak. Jadi bila kita baca nanti berhubung dengan telaga Nabi, sifatnya, bentuknya, yang membawa kita percaya tu iman lah. Sebab hatta saya, tuan-tuan, di kalangan kita tak ada siapa yang pernah tengok atau melihat telaga ni.
Kemungkinan perkara yang kita akan dengar nanti agak luar daripada akal kita, agak tak masuk akal. Tetapi sebagai orang yang beriman, apabila dia datang daripada Nabi, memang kita percaya, kerana di sana ada manusia yang ingkar dengan adanya telaga. Pasal apa saya sebut benda ni? Kerana ada wujud di kalangan manusia umat ini yang menolak adanya telaga. Antaranya kisah Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imam besar, alim. Satu hari dia pergi melawat Amir Basrah, Ubaidullah ibn Ziyad, seingat saya, yang mana di sana ada kelompok yang tak percaya dengan telaga ni. Dan memang ada di kalangan umat Muhammad yang tidak beriman dengan adanya telaga ni, tak percaya. Apabila Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, alim, guru kepada Al-Imam Syafi'i, orang tanya Imam Malik, apa pendapat engkau tentang telaga ni? Dia bertanya Imam Malik, Imam Ahlul Hadis, sebelum adanya Sahih Al-Imamul Bukhari, kitab hadis yang pertama, kitab yang dikarang oleh Imam Malik, Muwatta. Sebab itu Al-Imam Syafi'i dia tak sempat bertemu dengan Al-Imamul Bukhari, dia tak sempat melihat Sahih Al-Bukhari. Imam Syafi'i kata apa? Kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah kitab Muwatta Imam Malik. Kitab tok guru dia lah. Sebab kitab yang dia sempat tengok dan dia sempat berjumpa, Muwatta Imam Malik. Nak hebat Imam Malik ni lah, ahli hadis. Orang tanya Imam Malik, dia kata, apa pendapat engkau tentang telaga Nabi ni? Ada ke tak? Soalan yang dia bertanya Imam Malik ni, ada ke tak? Apa jawab Imam Malik? Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, aku tidak sangka. Imam Malik jawab, aku tak sangka dan aku tak jangka Allah memanjangkan umur aku sampai jumpa dengan orang yang macam hampa. Dalam bahasa kita, aku tak sangka umur aku panjang, lama punya hidup ni, sampai ada orang macam hampa yang tak percaya telaga. Imam Malik tak sangka. Imam Malik kata, aku tak sangka aku akan hidup pada zaman manusia menolak adanya telaga Nabi. Kerana apa, kata Imam Malik? Orang-orang tua Madinah. Imam Malik ni dia sangat kuat. Cerita panjang lah tentang amalan ahli Madinah ni, tapi saya nak sebut sikit. Imam Malik kata, hampa ni pelik ya. Aku pun tak sangka boleh hidup panjang sampai jumpa orang macam hampa. Kerana orang-orang tua di Madinah, orang-orang lama di Madinah, generasi awal di Madinah, mereka senantiasa berdoa di dalam salat untuk minum daripada telaga air Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik kata, generasi awal Madinah, orang yang hampir dekat dengan Nabi. Maksudnya apa? Telaga tu ada ke tak ada? Kalau tak ada, pasal apa mereka doa nak minum? Orang yang awal, generasi yang awal, yang hampir dengan zaman Nabi, doa nak minum air telaga Nabi, tiba-tiba mai kat hampa, bukan takat doa nak minum, percaya pun tak. Imam Malik kata, aku tak sangka Tuhan izin aku hidup sehingga bertemu dengan kelompok yang seperti ini. Maka sebab itu,
saya tekankan soal iman kepada perkara ghaib, soal akidah. Kerana hari ini manusia meletakkan akalnya untuk menilai. Pelik macam tak masuk akal cerita macam cerita kartun ni. Memang sebahagian cerita yang kita duk dengar tu macam kartun lah. Yang cerita yang dongeng yang Israeliat ni orang duk cerita, sebahagian orang tu memang yang tu kita tak salah masyarakat lah juga. Tapi bila mari hadis-hadis, dia jadi macam satu apa? Bila banyak sangat cerita-cerita mengarut ni orang duk baca ni, sehingga kadang-kadang hadis yang sahih pun, hadis yang betul-betul sahih pun orang dah jadi skeptikal. Orang dah jadi macam ish pelik betul ke? Hadis tu betul. Tapi orang dah jadi takut semacam. Pasal apa? Banyak sangat cerita mengarut ni. Sehingga yang betul-betul sahih pun orang duk rasa pelik ni. Kan? Bukan semua benda yang pelik itu mengarut. Kan? Ini kita kena hati-hati. Sebab itu apabila tuan-tuan dengar mana-mana riwayat, perkara yang paling besar tanggungjawab kita, seperti mana kata Ibnu Sirin, kata Muhammad Ibn Sirin, dia kata apa? Bila kita dengar hadis, tuan-tuan kena ambil sikap ini. Bila dengar siapa-siapa baca hadis, sammu lana rijalakum, habaq mai siapa yang cerita hadis itu, maka menjadi tanggungjawab lah. Selepas daripada ini, tuan-tuan kena ada satu sikap. Pergi mana-mana ustaz yang mengajar, tak kira lah siapa pun, bila dia baca hadis, tuan-tuan bertanggungjawab untuk tanya riwayat siapa. Dia kata kalau aku baca pun hang bukan tahu sahih ke tak, tak apa, saya nak tahu riwayat siapa, pasal saya boleh cek. Kita tak mau dah zaman Nabi SAW cakap, Nabi SAW kata, ada dalam hadis zaman gelap, dark age. Itu zaman sebelum Renaissance tu, zaman kuno, zaman Tok Nadong. Lah siapa main mengajar, dia baca hadis atau dia kata hadis, dia kena sebut rawahu, riwayat siapa. Tak tahu lah tu tak apa, balik esok kita cek. Lah bukan zaman semua orang, tuan-tuan pun zaman kena demand. Bayar mahal-mahal duk main sembang mengarut goreng tak ketahuan halah. Oi. Baik betul bagi tuan-tuan sembang, tuan-tuan goreng lagi sakan. Dia kata susah kita nak kena study sikit, nak kena buat homework. Mai kadang-kadang tak tahu mana halah tah sembang 3-4 hadis, kutip ikut dan hadis, tak mau. Sebut hadis, sebut riwayat siapa? Sebut dalam kitab mana? Tuan-tuan pun tulis Tirmizi, Ibnu Majah, tulis. Saat ni boleh cek balik. Ini semua Bukhari nasi banyak. Kita kena bagi kita kena ada satu standard, satu piawaian. Apa dia? Orang yang nak menyampaikan hadis bertanggungjawab untuk menyebut riwayat supaya kita boleh cross check. Itu ulul albab, dia ada sifat dia nak cek. Zaman mai duk talah dengar tak apa ustaz, mai talah dengar, mai semua duk buka telinga dengar, mai duk tadah dengar, zaman tu dah berakhir. Zaman sekarang bila baca hadis, sebut hadis, kena sebut riwayat siapa. Sahih tak sahih tu tak apa belakang kira, nanti kita cek, tapi dia kena sebut riwayat. Pasal duk pakai main kod ni cukup banyak. Nampak? Wallahu taala a'lam. So kita tengok hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari daripada Abdullah bin Amr, daripada sahabat Abdullah bin Amr, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata haudi masirat asy-syahr ma'uhu abyad min al-laban wa rihuhu atyab min al-misk wa kizanuhu kan nujumis sama man syariba minha fala yadma'u abada. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi kata sesungguhnya haudi, telagaku,
Al-haud, telagaku. Masirata syahr, dia punya besar dia, luas dia, masirata syahr, 1 bulan perjalanan. Maksud dia punya apa? Keluasan dia punya, bukaan dia tu, besar dia tu 1 bulan perjalanan. Berjalan kaki ya. 1 bulan berjalan kaki, jauh. Kan? Cara nak ukur dulu ni dia sebut dengan kadar lama mana tempoh perjalanan. Tuan-tuan boleh bayang 1 bulan perjalanan. Maksudnya nak daripada sini nak pergi ke sini tu, dia punya besar dia tu, sini pergi ke sini tu 1 bulan berjalan. Kalau tuan-tuan rajin nak ukur, tapi berjalan tengok. Cukup 30 hari berhenti. Jauh mana? Itu yang pertama. Dari sudut keluasan sangat besar. Hadirin mukminin, bila kita dengar hadis-hadis yang seperti ini, hadis-hadis yang bersifat targhib, dia panggil targhib. Targhib ni apa? Motivasi. Hadis-hadis yang seperti ini dia bersifat janji, dia bersifat ganjaran. Untuk apa? Untuk motivate, untuk tasji', untuk nak memberikan suatu galakan supaya kita bersungguh dalam beramal untuk kita minum daripada telaga tu. Jadi bila Nabi cerita telaga dia besar, airnya manis, warnanya putih, ini suatu janji, ini suatu reward, satu balasan, satu ganjaran. Untuk siapa? Untuk kita lah. Kita yang bagaimana? Kita yang menghidupkan sunnah dia. Sebab itu penting hadis-hadis seperti ini, supaya penat lelah kita, jerih payah kita, susah jatuh kita, mempertahan, menghidup, mengamalkan sunnah Nabi ini, ada balasan dia. Tuan-tuan sayang ke Nabi, hidup sunnah Nabi, amal sunnah Nabi, buat sunnah Nabi. Apa yang tuan-tuan dengar, tuan-tuan tahu, tuan-tuan cuba buat, walaupun sedikit, janjinya ada balasan besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ada juga satu reward, satu apa, ganjaran. Bukan senang kita nak amal sunnah Nabi pada zaman ni. Nak melazimi salat berjamaah di masjid. Salah satu sunnah yang paling besar menghadiri masjid. Mai masjid ni sunnah Nabi. Tuan-tuan mai masjid 5 waktu, subuh sampai isyak, habis masa di masjid, berdiri salat, baca Al-Quran, zikir pagi, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan sunnah dalam keadaan manusia jauh daripada sunnah. Kan? Bukan satu benda yang senang. Kita seorang-seorang, orang lain semua tak buat benda tu, jadi pelik. Kan? Untuk menjadi ghuraba, asing pada zaman manusia, dari sudut kita nak berpegang dengan sunnah, kan? Pelik. Kita jadi pelik. Orang lain mungkin tak ada, tapi kita, saya nak bagi contoh, kadang-kadang sensitif, kan? Kan? Saya tak mau bagi contoh. Kalau saya bagi contoh sensitif, tak apa, kita jalan. Ma'uhu abyad min al-laban. Tapi ujung-ujung kalau saya nak bagi contoh, saya bagi jugalah, kan. Airnya lebih putih daripada susu. Airnya lebih putih daripada susu. Air dia tu kita boleh bayang lah, tapi kita tak tahu realiti dia macam mana. Rih, dia punya bau dia, atyab minal misk, lebih harum daripada, lebih wangi, atyab, tayyib, lebih baik daripada misk, kasturi. Minuman ni tuan-tuan, tuan-tuan duk minum macam-macam kan. Minuman ni apa yang menarik, attract kita? Satu, warna. Tengok ayak, ayak ni color dia, kopi hitam pekat, merah menyala, watermelon. Ni mai order ayak watermelon, tengok cerut.
Pasal itu orang Malaysia pergi ke Mekah terkejut. Kita di Malaysia sebahagian lah order jus oren sebiji buah oren 30 gelas. Pasal itu bila mai dekat kita tengok gelas oren, ayam apa hang buat? Tengok. Siapa ada ayak suam? Dak, ni bukan ayak suam, ni jus oren. Pergi Mekah 3 biji 1 gelas. Dia perah. Asir dia tu, jus dia tu. Warna nampak oren merah. Kan? Pasal itu ayak-ayak yang tuan-tuan duk minum tu semua pewarna tu. Kan? Semua tu consider apa? Conditioner apa dia panggil? Pewarna. Tuang bagi nampak merah, kan? Sirap menyala. Pasal itu Nabi cerita tentang dia punya sifat ayak tu putih macam susu, kan? Lebih daripada susu, abyad. Lepas tu yang kedua apa dia? Yang menarik perhatian kita, tuan-tuan kalau minum ayak panas lah selalu. Kopi lah senang bagi contoh, kopi kan, bukan kopi dia mesti dia panggil apa? Aroma. Antara benda yang menarik perhatian orang minum ni, dia punya bau dia. Sebab tu kalau tuan-tuan minum ni Cina punya ubat ginseng kan, minum bau nak termuntah, tak boleh pi aku. Tak minum lagi, bau nak termuntah, aku tak boleh pi bau ni. Kan? Nampak? Tu pasal tu Nabi kata rih, Nabi sifatkan baunya lebih wangi dari kasturi. Wa kidanuhu kan nujumis sama. Dia punya gelas kita nak minum tu, cawan kita nak cedok minum tu, banyak seperti mana kan nujum, sebanyak langit di bumi. Sebanyak bintang di langit. Kan nujum bintang. Banyak tengok ni, tuan-tuan tak duk fikir pula, lagi balik duk fikir tak dia kerja. Bila kita kata banyak mana awak cinta dekat saya, sebanyak langit di bumi, sebanyak mana bintang di langit, sebanyak itulah cinta saya. Nak abang apa? Banyaklah. Bintang ni dia lambang kepada satu benda yang tak dapat dikira. So banyak jadi tuan-tuan tak usah hati, sekejap lagi jenuh nak tunggu, beratuk ramai dan nak minum. Lagi nak lintah titi pula. Kita bila dengar cerita akhirat, jangan duk baca dengan dunia. Kita tak boleh compare, tak sama langsung macam mana keadaan di akhirat itu dengan apa yang kita tempuh di dunia. Tak sama. Kalau yang azab akan lebih teruk daripada azab dunia. Kalau nikmat lebih hebat daripada nikmat dunia. Masa tuan-tuan duduk di padang mahsyar itu, kalau ingat lagi dalam hadis, kita dah boleh nampak neraka dah. Neraka ditarik oleh 70,000 malaikat, mari dekat dengan. Dahlah panas, ulama kata dahlah panas matahari mai dekat atas kepala. Allah Ta'ala tarik mai neraka pula dekat di padang mahsyar. 2 kali hangat. Hangat matahari dengan hangat neraka. Mau tak lapak ayat. Dan bukan ada ayak katera ke, ayak nyung ke, ayak nera ke, duduk lah. Bawa duit pun tak guna. Dia kata kita kena spare duit ni. Beda nak beli lengkong esok ni. Pasal tu. Pagi tadi saya baca satu hadis, bagi kuliah satu hadis. Nabi kata, Quran sebut kan, bila nyawa sampai di sini. Dalam hadis tu kata fa asyara ila hilaq. Ila halq. Nabi tunjuk. Nabi kata ni sampai sini. Nyawa tu duk tang ni. Betul lah kita duk kata tu nyawa mai tang ni. Nabi memang tunjuk nyawa mai tang ni. Bila sampai tang ni, Nabi kata bila nyawa mai tang ni ni. Apa tengok ni tang ni? Atasaddaq. Bila duk tang ni, dia kalut, aku nak sedekah. Nabi kata, nak pergi sedekah macam mana duk tang ni? Pasal itu taubat pun malam yugharghir. Jangan sampai tang ni. Lah tang mana tuan-tuan? Tuan-tuan punya roh duduk tanah? Buah pinggang? Pada lutut? Tak tahu. Roh tak tahu. Tapi Nabi kata
penutup kepada roh di sini. Halq. Okey. Kemudian Nabi kata apa lagi? Selalunya kita akan tanya dia punya sifat air. Banyak mana kita nak minum? Nabi kata man syariba minha, siapa yang minum seteguk daripadanya, fala yadma'u, maka dia tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Dia minum seteguk, sekali minum dia tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Dah kita tak dahaga, kita nak pergi duk minum apa pula alam syurga? Dahaga tak? Tuan-tuan, di dalam syurga kita makan dan minum untuk kita berseronok di atas nikmat itu. Untuk kita seronok di atas nikmat tu. Dan di dalam syurga tak ada letih, tak ada penat, tak ada marah, tak ada benda-benda yang menyusahkan dalam syurga ni, tak ada. Dia kata sehari kita duk makan-makan sakit perut dalam syurga tu, tak biasa duk makan ni, kan boleh ni. Ataupun saya jenuh nak lena dalam syurga beralih tempat ni, tak ada. Syurga bukan lagu kita sembang di dunia. Dan syurga, pasal itu bila orang tanya Nabi bila masuk syurga macam mana Rasulullah, semua orang muda, semua orang sihat. Pasal kalau masuk dalam syurga tua tak ada makna. Macam tuan-tuan pergi berjalan lah. Orang muda pergi berjalan dengan orang tua pergi berjalan sama. Dia punya seronok tu sama ke tak? Mana sama. Orang tua pergi Cameron Highland dengan orang muda pergi Cameron Highland. Papi ya, aku nak duduk dalam hotel. Papi ya, aku tak mau tengok lah. Papi, dua papi. Rugi bawa. Dia tak ada feel. Dia tak ada talazzus, dia tak ada enjoy, kerana sifat tabiat dia tu tak ada. Maka Tuhan tak benarkan ahli syurga menjadi tua. Tuhan sifatkan dalam keadaan muda, bertenaga. Untuk apa? Supaya dia mencapai satu nikmat yang tidak terbayang. Untuk dia seronok. Kita jangan duduk seronok sangat. Seronok ni kan melok. Alam syurga memang dia suruh seronok. Hatta dalam syurga Tuhan tak benar kita solat. Kok kita duduk makan-makan, nak monti mayang, tak ada. Dalam syurga tak ada. Ini kita belum masuk lagi ni. Baru di padang mahsyar. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana sumber air yang mengalir masuk ke dalam telaga itu. Pasal telaga Al-Haud maksudnya tempat berimpun air. Telaga ni maksudnya tempat berimpun air. Daripada mana sumber air ni? Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW sebut, bainama ana asiru fil jannah, dalam hadis Bukhari, idza ana binaharin hafatah qibabud dur al mujawwaf, qult ma hadha ya Jibril, qal hadha al kauthar alladhi a'taka rabbuk fa idza tinuhu aw tibuhu miskun adfar. Kata Nabi, ketika aku sedang berjalan di dalam syurga, tiba-tiba aku melihat sebuah sungai. Maksud dia apa tuan-tuan? Based on hadis ni, para ulama menyatakan bahawa telaga tu dah ada. So kalau orang tanya tuan-tuan, telaga Nabi tu ada tak lagi? Ada dah. Sedang menanti kita untuk pergi minum daripadanya. Sebab itu Nabi cerita sekali lagi, akan datang saudara-saudaraku, aku duk tunggu ni, aku menanti di telagaku. Nabi akan pi dulu di telaga tu Nabi pi dulu, tunggu kita. Kita ni Nabi sebut apa? Saudara-saudaraku. Lepas tu sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi tu, sahabat, siapa dia sahabat?
Sahabat siapa yang jumpa Nabi, beriman dengan Nabi dan dia mati di atas iman tu. Sebab ada yang jumpa tak beriman, ada yang beriman tak jumpa, tak jadi sahabat. Sahabat dia kena beriman, dia kena jumpa masa hidup. Aku tuan-tuan tak tahu Allah Ta'ala bagi rezeki boleh mimpi jumpa Nabi, taklah jadi sahabat. Esok-esok duk mengaku, hang kena sebut aku radhiyallahu anhu, hang jangan aku duk panggil aku Pak Mat radhiyallahu anhu. So aku jadi sahabat Nabi. Macam mana? Aku jumpa Nabi. Jumpa lepas mati tak kira, dia mesti jumpa lepas hidup. Pasal itu melihat Nabi, jumpa Nabi, tasyrif, satu kemuliaan. Boleh tengok batang tubuh Nabi real secara langsung, itu pilihan Allah. Tetapi berapa ramai, tuan-tuan jangan usah hati, kita no tak boleh ikut, tak boleh tengok Nabi. Tak apa, ramai juga yang tengok Nabi tak ikut. Tengok satu kelebihan, lebih besar daripada itu ikut. Kita akan baca hadis tu yang mana Nabi kata saudara-saudaraku. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ni bukan saudara-saudara engkau. Nabi kata, tak, kamu sahabat aku, kamu sahabat aku. Saudara aku ni orang yang belum bertemu dengan aku tetapi beriman dengan apa yang aku bawa. Itu Nabi sebut. Nanti kita akan sampai hadis tu. Nanti sabar. Nabi kata, ketika mana aku berjalan di dalam syurga. Syurga dah ada dah. Syurga dah ada dah. Idza ana binahrin hafatah, aku melihat sebuah sungai yang mana di tepinya ada kubah. Qibab ni banyaklah kubah-kubah. Kubah-kubah durril mujawwaf, kubah-kubah permata yang melengkung. Kubah tepi sungai, cantiklah, mana menariklah sungai ni. Qultu ma hadha ya Jibril, sungai apa tu Jibril? Tanya Jibril. Jibril jadi guide, jadi turis guide, bawa Nabi tunjuk. Nabi tengok pelik, tanya. Nabi tanya Jibril. Jibril cerita satu-satu. Nabi Jibril kata, sungai yang ada kubah yang melengkung, yang macam permata, yang kau nampak cantik itu, hadzal kautsar. Itu adalah al-kautsar. Yang kita baca, inna a'tayna kal kautsar. Al-kautsar itu sungai. Sungai alladhi a'taka rabbuk, yang mana Allah mengurniakan sungai itu kepada engkau. Nampak? Tinuhu, dia punya tanah dia, misku azfar, daripada kasturi azfar. Dia punya tanah dia daripada kasturi azfar. Sungai Al-Kautsar. Kata para ulama, bahawa air daripada Al-Kautsar ini adalah air yang mengalir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Nampak? Okey. So macam mana Nabi nak kenal kita? Kita nak pergi minum macam mana Nabi nak cam kita? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah tuan, bagaimanakah engkau wahai Rasulullah mengenali umatmu yang datang selepas daripada kamu? Dalam hadis Muslim, bila kita nak pergi minum daripada telaga Nabi itu, macam mana Nabi nak kenal trace kita? Kata Nabi SAW, aku boleh mengenali umatku seperti mana orang yang mempunyai unta hitam daripada kalangan unta putih, ataupun unta putih daripada kalangan unta hitam. Maksudnya apa? Daripada jauh lagi aku dah boleh tahu, kata itu umat aku. Betapa dekat dan betapa tepatnya Nabi boleh cam kita tu. Senangnya Nabi nak tahu kita tu, kerana Allah Ta'ala menjadikan adanya tanda khas untuk nak kenal kita. Antaranya dalam hadis ni Nabi sebut apa? Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu. Nabi kata umatku
akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya, muhajjalin, ghurran muhajjalin, pada anggota-anggota wudu, kesan daripada wudu yang mereka ambil daripada kehidupan di dunia. Maksudnya bila kita berwudu akan ada cahaya di anggota wudu kita yang menjadi tanda pengenalan itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercahaya. Ini salah satu hadis tentang kelebihan berwudu. Salah satu hadis tentang kelebihan berwudu. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Ibnu Umar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, anta sahibi 'alal haud wa sahibi fil ghar. Nabi kata dekat Abu Bakar As-Siddiq, engkau adalah sahibi, kawanku, sahabatku, 'alal haud, di telagaku, wa sahibi fil ghar, dan sahabatku di dalam gua. Nampak? Antara hadis ni yang menunjukkan bahawa Abu Bakar akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada telaga baginda. Kemudian tuan-tuan, ada juga hadis yang menyatakan bahawa sebahagian orang akan dihalau daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok ni kita akan pergi cari telaga ni untuk menyelesaikan masalah dahaga kita. Tetapi malangnya Asma bint Abi Bakar menceritakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi. Akan ada sebahagian daripada ashabi, sahabatku. Maksudnya kita kena ulas sikit perkataan sahabatku ni, yang mana mereka ini fayuhallauna 'anil haud, mereka itu dihalau daripada telagaku, dihalang, diusir daripada meminum telagaku. Tak boleh, kalau tuan-tuan, kalau kita tak boleh minum satu kedai, kita boleh pergi minum kedai lain. Atau kita tak boleh minum tang tu, kita boleh pergi minum tang lain. Di dunia banyak pilihan. Tetapi bayangkan di dalam keadaan yang begitu mencengkam, memanas dan menyeksa, cuma ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita minum daripadanya. Apabila kita hampir untuk dekat dengan telaga itu, kita dihalau, diusir, dihalang. Lebih menakutkan kita, kata Nabi, fa'aqul ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, ashabi, mereka itu daripada kalangan sahabat-sahabatku. Kenapa halau? Nabi pelik. Nabi kenal dia apa? Nabi kenal dia apa? Tapi pasal apa halau? Pasal apa tak bagi mereka minum? Pasal apa usir mereka? Fayaqul, maka dijawab kepada soalan Nabi itu, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la ilma laka bima ahdathu, engkau tidak mengetahui apakah yang telah mereka lakukan ba'daka, selepas daripada kewafatan engkau. Hadis ini telah menyebabkan berlakunya perbezaan di kalangan para ulama, manhum, siapa yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Sebab jelas dalam hadis ni, terang dalam hadis ni, Nabi kata ashabi, Nabi kenal, Nabi panggil. Nabi panggil mai. Malaikat halau, malaikat tak bagi mai, Nabi panggil. Nabi kata ashabi, bagi depa minum. Kemudian Nabi tanya, Nabi bela depa, kenapa tak bagi depa minum? Depa daripada umat aku, daripada sahabat aku. Jawapan yang memberikan satu keputusan yang putus, bahawa engkau tidak mengetahui bahawa mereka telah melakukan sesuatu selepas daripada kewafatan engkau. Innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara, mereka telah murtad, keluar dan meninggalkan agama selepas daripada kewafatan engkau. Ini golongan yang mana lepas daripada Nabi wafat, mereka murtad, mereka keluar daripada
agama. Kan? Demikian juga kita tengok sedikit apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab kita. Apa dia kata? Semua yang murtad daripada agama Allah, kata dia, para ulama kami rahimahumullah berkata, kata Al-Imam Al-Qurtubi, semua yang murtad daripada agama Allah atau melakukan amalan yang tidak diradai oleh Allah dan tidak diizinkan oleh Allah, mereka inilah yang ditolak dan dijauhkan daripada telaga. Satu, murtad. Yang kedua, yang mereka amalan atau membuat suatu amalan yang Tuhan tak redha di atas perbuatan itu dan Tuhan tak izin tapi mereka buat. Sebab itu ada di kalangan ulama yang menafsirkan golongan yang terusir itu yang mengubah ajaran Nabi, yang tokok tambah, yang tukar, yang mana Nabi tinggal 9 dia pergi tambah 10. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi. Mereka inilah yang ditolak dan dijauhkan daripada telaga Rasulullah, dan yang paling dijauhkan adalah mereka yang menyimpang daripada jamaah orang Islam. Kita bagi laluan pada azan. Sekejap lagi kita sambung sikit perkataan Imam Al-Qurtubi dan kita tangguhkanlah kita insya-Allah taala. Okey, bismillah. Dalam hadis Bukhari Muslim daripada Sahal bin Sa'ad, maksudnya sama, cuma bila mereka mari kepada Nabi, mereka dihalau. Kemudian Nabi kata fa'aqul, bila mereka diusir, aku berkata innahum minni, mereka itu daripada kalangan umat aku. Nabi kata, kenapa halau? Itu umat aku. Benarkah mereka minum? Fayuqal, dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan selepas daripada kewafatan engkau. Bila Nabi dengar jawapan itu, Nabi kata apa? Suhqan, suhqan liman ghayyara ba'di. Nabi kata apa? Celakalah, ataupun suhqan ni dia perambat. Tadi awal Nabi panggil, tapi bila dapat penjelasan bahawa mereka telah merubah, menokok tambah, menukar agama yang Nabi tinggal, melakukan sesuatu yang Nabi tak buat, Nabi menambah perkataan suhqan, maksudnya Nabi tambah halau, pergi. Nabi kata celakalah liman ghayyara, sesiapa yang menukar dan mengubah agamaku selepas daripada kewafatanku. Hadis Bukhari Muslim. Itu hadis yang sama maksud dengan apa yang kita sebut tadi. Kemudian kita tengok hadis yang terakhir ni. Perkataan yang terakhir yang disebut oleh Imam Ahmad, innaka la tadri ma 'amilu ba'dak. Dia guna perkataan sesungguhnya daripada Aisyah. Bila Nabi tanya kenapa mereka itu dihalang, ya Rab, ummati, ummati, mereka itu umat aku, umat aku. 2-3 kali Nabi sebut. Lalu dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma 'amilu, tadi ma ahdathu, apa yang mereka lakukan selepas daripada kewafatan engkau. Kata An-Nawawi sebagai pengulas hadis-hadis ni, ketika dia mensyarahkan hadis ni, kata An-Nawawi, ulama berbeza kepada beberapa maksud. Pertama, yang diusir keluar daripada minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada golongan munafiqun yang hidup pada zaman Nabi, yang mana mereka ini menzahirkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Ini munafik. Maksudnya golongan yang pertama yang kita boleh faham daripada yang dihalau tadi ni, golongan munafik. Kedua, kata Al-Imam An-Nawawi,
Siapa? Mereka yang beriman pada zaman Nabi kemudian murtad. Dan seperti mana yang kita tahu, perkara ini berlaku besar-besaran selepas daripada zaman Nabi, iaitu pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita tahu berlakunya peperangan untuk memerangi orang yang keluar daripada agama. Jadi munafik, golongan yang murtad, dan yang ketiga, kata Al-Imam Nawawi dan sebahagian ulama-ulama yang lain juga menyebut hal yang sama, maksud ummati, ashabi, umatku, sahabatku daripada kalanganku yang Nabi sebut dalam hadis itu, hum, mereka adalah para pelaku maksiat dan dosa besar yang meninggal di dalam keadaan tauhid. Maksudnya dia memang Nabi sebut umat aku, sebab mereka mati dalam keadaan muslim tapi fasik. Maksudnya orang, ada tafsiran yang kata ahli maksiat, golongan fasiqun yang buat dosa besar, walaupun dia muslim, dia pun tak boleh minum. Kaki judi, kaki arak, kaki zina, kaki rasuah, kaki segala kaki yang jahat ni, walaupun dia muslim, dia tak boleh minum. Kerana ini hanya untuk umat yang berpegang dengan ajaran Nabi, yang bertakwa dan beriman saja. Dan termasuk juga yang tadi ni munafik, kapiak, murtad, kapiak. Dua golongan tu terkeluar terus. Tapi yang ketiga ni daripada kalangan umat Nabi yang Islam. Pertama, ahli maksiat, fasik. Yang kedua, yang masuk dalam kategori itu, ahlul bid'ah, mubtadi'in, mubtadi' daripada kalangan ahli bid'ah, yang mana mereka ini mengubah agama Nabi, menokok tambah ajaran Nabi. Pasal itu dia kata ma'ahdath, mereka melakukan muhdath, benda-benda baru yang kau tak ajar, yang kau tak tinggalkan, yang kau tak sunnahkan, yang kau tak tunjukkan, tapi mereka create di atas andaian mereka sendiri. Mereka juga tak boleh minum. Apa kesimpulan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan? Apabila kita baca penutup pada kuliah kita ni, bahawa ada manusia di akhir kehidupan dia, penutup kepada kisah hidup dia, dia terusir daripada telaga Nabi. Ada yang keluar Islam selepas Nabi wafat, ada yang murtad selepas Nabi wafat, ada yang tukar agama selepas Nabi wafat, ada yang ubah agama lepas Nabi tak ada. Apa maksud dia? Tidak ada jaminan ke atas kita untuk memastikan kita akan menutup hidup ni di atas apa yang kita mulakan. Saya dan tuan-tuan semua tak ada satu confirmation, tak ada satu jaminan kita akan tetap sabat, tetap teguh di atas jalan ni dan kita akan mati di atas jalan ni. Berapa ramai yang kita saksi dengan mata kepala kita telah terusir, tergelincir keluar daripada jalan ini kerana tipu daya dunia, yang telah gugur luruh sebelum masa. Yang mana duk elok mengaji, yang duk elok beramal, yang duk elok mari masjid, yang duk elok atas jalan ni, beramal tu bagus dah. Tetapi dengan tipu daya, dengan hasutan, mula jauh. Masjid pun tak dekat, tak tahu nak pergi duduk. Kalau dengan masjid pun tak dekat, takkan nak pergi duduk dekat dengan telaga. Dengan majlis ilmu taman syurga pun tak duduk dalam taman syurga, tak tahu nak masuk syurga. Ini jelas. Sebab itu kita walaupun sudah berada di atas jalan yang benar ini, sebenarnya berada di atas jalan yang benar ni bukanlah payah. Yang payahnya bukan duduk atas jalan ni, yang payahnya untuk istiqamah di atas jalan ni. Sebab itu selagi mana tuan-tuan tak bertemu dengan Nabi di telaga Al-Kauthar, di telaga Nabi Al-Haud, tak ada jaminan tuan-tuan akan selamat. Tak ada jaminan tuan-tuan akan mati di atas iman ini. Pasal itu hatta Nabi bila dia lalu di kubur, dia lalu di kubur lah, hadis telaga ni pun dia sebut. Dalam hadis telaga ni pun Nabi sebut masa lalu ke kubur. Nabi kata apa tuan-tuan? Tengok, tuan-tuan lalu ke kubur kan, orang duduk tengok paduka, balik kubur, baca apa? Tengok balik tak baca apa dah. Kita lalu kubur kita baca apa? Tengok bacaan Nabi.
Bacaan di kubur tu bagi satu tazkirah, bukan kat orang yang mati, kat orang hidup. Assalamualaikum ahlad diyar. Bila kita lalu kubur, Assalamualaikum ahlad diyar. Salam sejahtera wahai penduduk kubur, penduduk negeri ini. Negeri apa? Barzakh. Apa perkataan Nabi kat orang mati? Antum sabiqun, antum sabiqun, kamu telah pergi mendahului kami. Nabi kata dekat orang mati tu, kamu semua dah pergi dulu daripada kami, dah sabiqun, dah mendahului kami. Kami yang hidup ni, Nabi kata kat diri dia dan sahabat-sahabat, wa nahnu insyaallah lahiqun. Mereka sabiqun, kita lahiqun. Kami insya-Allah lahiqun. Tuan-tuan, apa makna insya-Allah di situ? Seolah-olah hampa dah mati, kami insya-Allah mati ya. Mati bukan insya-Allah mati, memang mati. Hang mati tak? Tak tentu ke insya-Allah mati kot. Apa insya-Allah di situ? Apa yang ulama faham? Apa makna insya-Allah? Bila Nabi kata antum sabiqun, kamu mendahului kami, kamu telah pergi menghadap Allah, kamu telah selesai urusan kamu, kami insya-Allah akan ikut. Insya-Allah itu kata para ulama, insya-Allah maksudnya menyusuli kamu di atas iman. Hari ni kawan kita mati, kita salatkan dia mati di atas Islam dan iman. Kita insya-Allah tak ada jaminan. Maksud insya-Allah tu tak ada jaminan kita akan mati macam mana dia mati. Kita bersyukur ada orang mati. Dia kata kawan kita mati dah ustaz, alhamdulillah. Siapa ustaz kata alhamdulillah? Kita syukur dia mati di atas Islam, iman dan sunnah. Kita, adakah kita akan mati seperti mana dia mati? Nabi sendiri tak ada jaminan, insya-Allah. Bukan kata Nabi akan tukar agama, dah. Nabi nak bagi tahu betapa beratnya. Pasal itu Nabi doa dia, ya muqallibal qulub. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa kau baca banyak sangat doa ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub? Pasal apa doa-doa ni yang kau ulang? Nabi kata, hati kita baina asabi ar-Rahman, hati kita di antara jari-jari Tuhan. Yuqallibu kaifa yasha. Dia boleh pusing seperti mana yang dia nak. Tuan-tuan kena ingat, sekiranya hari ini tuan-tuan berada di majlis ilmu, di atas jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, di rumah Allah, esok ataupun lusa, tak ada siapa yang menjamin kita akan berada pada tempat yang sama. Dulu orang tak pernah main masjid, sekarang dia jadi ahli masjid. Dulu ada orang yang jadi ahli masjid, lah kita tak nampak, tak tahu pergi ke mana lah. Seperti mana Tuhan boleh tukar kita kepada yang baik, Tuhan yang sama juga boleh tukar kita pergi kepada yang tak baik. Wal'iyadu billah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.